yang menarik di sini daripada Syekh Sanauddin ini, maka lahirlah beberapa pahlawan-pahlawan yang tidak didendangkan. Seperti apa? Seperti Tok Kepulauan Mani dilantik sebagai Syekhul Islam itu tadi. Dilantik Syekhul Islam dan terakhir kita dapati Syekhul Islam ialah Tok Kepulauan. Tok Kepulauan sekitar 1,800. Jadi maknanya Prof, Syekhul Islam ni ramailah. Ramailah daripada zaman Syekh Sanauddin sampailah tadi Prof sebut. Untuk alam Nusantara ni. Yang dilantik oleh Empire Khalifah. Empire Khalifah Osmaniyah. Masya Allah. Jadi sekarang ini, daripada itu kita dapati bahawasanya Tok Paluh telah melantik Amirul Jihad. Telah melantik Amirul Jihad. Antara Amirul Jihad ialah Tok Jangguk dan Tok Bahman, Datuk Bahman. Tok Jangguk tu lebih awal dan dia telah meninggal, Haji Mak Saman. Kemudian dilantik yang terakhir ialah Amirul Jihad ialah Datuk Bahaman. Dan apa yang menarik, Datuk Bahaman inilah yang telah melantik askar fi sabilillah. Dan askar fi sabilillah ini yang pertama diasaskan ketika mereka bermesyuarah di Gunung Jerai pada tahun 1948 mempunyai 30 orang. Dan inilah asas kepada pembentukan Pekida hari ini, yang mana ia merupakan hasil daripada didikan semenjak daripada zaman Rasulullah SAW ke zaman Muawiyah, zaman Abbasiyah di Baghdad, zaman Abbasiyah di Kahirah, dan seterusnya kerajaan Osmani, sehinggalah wujudnya waris daripada kerajaan Tughlaq Delhi itu melahirkan daripada Hadramaut pergi ke Delhi, melahirkan kita dapati Syekh Sanauddin dan Syekh Hussein Jamdil Kubra itu. Maka daripada sini kita faham bahawa pembentukan Pekida ini adalah hasil daripada sanad yang sahih yang bermula daripada peringkat awal lagi. Prof, data yang Prof sebut ni sangat berat, Prof. Data yang Prof sebut ni data yang sangat berat dan satu fakta yang sebenarnya kalau orang tu tak ada ilmu, dia tak boleh masuk. Jadi Pekida yang ada ini dengan kerja bai'ah dia. Jadi adakah kerja-kerja ini kerja-kerja yang Datuk Bahaman buat? Kerja yang tadi Prof kata 30 orang tu turun kepada Tok Paluh, naik sampai kepada sistem khalifah dan juga Rasulullah. Ya. Jadi amanah ini adalah amanah yang kerja buat untuk jaga tanah dan jaga bangsa ini. Dan saya tertarik dengan Datuk Bahaman tadi. Saya masa, minta maaf lah Prof, saya bila cakap ni, saya cakap fakta yang saya belajar lah di sekolah. Yang saya belajar di sekolah, Datuk Bahaman pejuang kemerdekaan di negeri Pahang. Jadi tuan-tuan bersetuju tak? Datuk Bahaman ni hanya nak jaga negeri Pahang je. Yang kita faham. Tapi bila Prof cakap tadi, Datuk Bahaman ini adalah Amirul Jihad bagi alam Melayu. Jadi maknanya Datuk Bahaman ni bukan jaga negeri Pahang je. Dia kena jaga seluruh alam Melayu. Betul ke Prof? Pemahaman saya ni? Ya, disebabkan itu dia telah melantik, dia telah menjemput 4 wilayah ketika meeting mesyuarat di Gunung Jerai itu pada tahun 1948. 4 wilayah itu merangkumi Tanah Melayu, merangkumi Indonesia iaitu wakil daripada Aceh dan Jawa, dan wakil daripada Filipina iaitu daripada Mindanao, dan wakil daripada Thailand daripada Patani. Datuk Bahaman panggil? Yes. Jadi kita dapati ada 30 nama-nama itu, antaranya ialah wakil-wakil yang kita kenal sekarang ini. Dan mereka ini merupakan askar fi sabilillah yang ingin mempertahankan agama Islam yang berada di alam Nusantara ini, dan merekalah yang telah sebelum itu kenapa Datuk Bahaman telah melakukan meeting itu di Gunung Jerai pada 1948? Kerana Jepun telah surrender pada 1945. Betul. Dan apabila Jepun surrender, maka yang kekal di alam Melayu yang wujud itu MPJA ataupun Bintang 3. Jadi untuk menghalang daripada proses Bintang 3 menguasai pemikiran tanah Melayu ini, menguasai bumi ini dari sudut politikal parti, maka Datuk Bahaman telah mendapat arahan daripada pihak kerajaan Osmaniyah. Dan kita kena ingat, kerajaan Osmaniyah dan seterusnya, dia ada tasalsul dengan kerajaan raja-raja kita ini. Dengan raja kita ini. Dan kita dapati kerajaan Terengganu
ada menggunakan perkataan al-mutawakkil. Dan ini ada kaitan dengan kerajaan Abbasiyah. Kerana kita ada kerajaan Abbasiyah yang bernama Mutawakkil 1 dan Mutawakkil 2. Masya Allah. Maksudnya di sini alam Melayu sudah berhubungan dengan jelas dengan Abbasiyah, dengan Muawiyah. Apatah lagi dengan zaman Rasulullah SAW. Tetapi bukti-bukti ini kita tidak cuba membongkarnya. Kenapa kita menggunakan data yang digunakan oleh orientalis dan penjajah? Orang putih mengkaji, orang Melayu mengaji. Yes. Betul, Prof? Betul. Jadi saya rasa dah sampai masa golongan-golongan cendekiawan macam Prof dengan Datuk Dr. Amin dan juga rakan-rakan yang lain di luar sana untuk mula mengkaji dan dig out, mengeluarkan kembali khazanah-khazanah kehebatan bangsa. Masya Allah. Kita balik kepada